Welcome back to Khalish Amar Channel. Bagi mereka yang sukakan kisah seram dan mistik, pada kali ini Khalish akan menceritakan satu kisah seram yang dilalui oleh Zul, bukan nama sebenar, yang menceritakan pengalaman seramnya terserempak sosok wanita tua dan bertongkat ketika mandi-manda di air terjun bersama rakannya. Kisahnya berlaku agak lama, yaitu belasan tahun yang lalu, di mana Zul ketika itu masih lagi kanak-kanak. Kisahnya bermula apabila Zul dan dua rakannya sedang bermandi-manda di air terjun yang berdekatan dengan kampungnya. Oleh kerana kampung Zul adalah kampung pedalaman yang jauh dari bandar tetapi berdekatan dengan hutan, apabila melepasi kawasan hutan belukar, akan menjumpai satu kawasan air terjun yang sering menjadi tempat healing bagi segelintir penduduk kampung Zul. Cuma, untuk pergi ke kawasan air terjun ini bukanlah perkara yang mudah. Ia perlukan kesabaran kerana terpaksa meredah belukar dan berjalan kaki, merentasi juram dan melalui satu kawasan hutan belukar sebelum sampai ke kawasan air terjun ini. Pada waktu itu, Zul masih lagi darjah 4. Zul dan kawan-kawannya selalu pergi ke kawasan air terjun itu secara senyap pada waktu petang kerana takut diketahui oleh ibu bapa mereka. Walaupun begitu, Zul dan rakan-rakannya sememangnya mahir berenang kerana kehidupan sebagai anak kampung yang hidup di pedalaman membolehkan mereka berdikari dan kadangkala diajar oleh ibu bapa mereka berenang sekiranya ada masa lapang. Kebiasaannya, apabila mandi di kawasan air terjun tersebut, Zul biasanya ditemani oleh ibu bapa dan beberapa penduduk kampung yang sering mandi di kawasan air terjun itu kerana ia berdekatan dan tidak jauh dari rumah mereka. Tetapi pada satu hari, Zul dan rakan-rakannya pergi ke kawasan air terjun itu tanpa pengetahuan ibu bapa mereka dan ingin bermandi-manda dengan rakan-rakannya sahaja. Dipendekkan cerita, pada suatu petang yang hening, Zul dan dua lagi rakannya iaitu Anis dan Haziq berhasrat untuk pergi ke kawasan air terjun untuk berseronok dan bermandi-manda. Tetapi terlebih dahulu mereka balik ke rumah dan mengambil pakaian persalinan untuk dibawa sebagai persalinan apabila pakaian mereka basah selepas mandi nanti. Maka setelah mengambil pakaian masing-masing, mereka bertiga berjumpa di sebatang pokok berdekatan dengan hutan belukar sebelum menuju ke kawasan air terjun itu. Akhirnya, mereka bertiga sudah sampai di sebatang pokok dan kemudiannya mereka bertiga berlari-lari keriangan memasuki belukar dan akhirnya sampai di destinasi yang ditunggu-tunggu, yaitu air terjun Paras 3. Sebenarnya di kawasan air terjun itu ada 3 paras ataupun 3 layer, di mana layer ketiga adalah yang paling atas, manakala layer 1 adalah yang paling bawah dan perlu menuruni batu-batu besar sebelum sampai di paras pertama. Setelah sampai, mereka bertiga menuruni batu-batu itu dan pergi di paras yang paling bawah. Zul dan rakan-rakannya membuka baju dan terus terjun dan berenang di kawasan air terjun itu. Setelah hampir setengah jam bermandi-manda, maka Zul dan rakan-rakannya pergi ke tebing air terjun di paras pertama. Tetapi, alangkah terkejutnya Zul dan rakan-rakannya apabila melihat satu sosok wanita tua bertongkat jalan terbongkok-bongkok di air terjun Paras 3.
Zul dan rakan-rakannya berpelukan antara satu sama lain dan mendiamkan diri takut jikalau nenek tua itu perasan mereka sedang mandi di paras satu. Ketika sedang memerhatikan nenek tua itu, Zul dan rakan-rakannya bagaikan terkesima apabila melihat nenek itu berjalan di atas permukaan air itu tanpa tenggelam. Mereka merasakan sepertinya nenek tua itu ada satu ilmu yang membolehkannya berjalan di atas air. Sewaktu itu, mereka bertiga bersembunyi di batu-batu dan coba untuk menyembunyikan diri takut dilihat nenek tua itu. Akhirnya, nenek tua itu sampai di tepi tebing dan masuk ke kawasan hutan belukar. Zul dan rakan-rakannya masih tidak puas hati dan coba untuk mengekori nenek tua itu di hutan. Ketika nenek itu berjalan seorang diri memasuki hutan, Zul, Anis dan Haziq bersembunyi di pokok-pokok sambil mengekori nenek tua itu, tetapi sebenarnya nenek itu tahu Zul dan rakan-rakannya sedang mengekorinya. Tetapi nenek tua itu berpura-pura seperti tidak perasan akan kehadiran mereka bertiga dan terus berjalan dengan menggunakan tongkat. Zul dan rakan-rakannya yang bersembunyi dari pokok ke pokok terus mengekori nenek tua itu. Ketika sedang mengekorinya, tiba-tiba nenek tua itu ketawa mengilai seperti pontianak. Zul dan rakan-rakannya yang berada di belakang nenek itu terus terkejut. Akhirnya, nenek tua itu pun memusingkan kepalanya dan memandang mereka bertiga. Alangkah terkejutnya Zul dan rakannya apabila melihat wajah hodoh wanita tua itu sambil ketawa melihat mereka bertiga. Zul dan rakannya terus menggigil ketakutan dan terus berlari keluar dari hutan belukar itu. Kedengaran nenek tua itu terus ketawa mengilai dan mereka bertiga terus berlari laju dan akhirnya keluar dari kawasan belukar itu. Setelah sampai di satu pokok besar di mana tempat mereka telah membuat temu janji untuk berjumpa, mereka berhenti di situ dan tercungap-cungap. Walaupun begitu, mereka berasa lega kerana sudah melihat cahaya matahari dan sudah keluar dari hutan belukar itu. Sejak hari itu, Zul, Haziq dan Anis tidak berani lagi memasuki hutan belukar itu kerana tahu ada nenek kebayan ataupun penunggu hutan di kawasan air terjun berdekatan rumah mereka. Begitulah kisah pengalaman Zul ketika masih di alam sekolah rendah yang amat menyeramkan, dan sehingga kini wajah hodoh nenek kebayan itu masih tersemat di ingatan Zul. Dari kisah yang diceritakan oleh Zul, mungkin boleh kita jadikan iktibar, iaitu jangan sesekali memasuki hutan atau bermandi-manda di waktu senja, apatah lagi tanpa pemantauan ibu bapa. Ini kerana di dalam hutan atau kawasan air terjun sememangnya ada penunggu ataupun makhluk jin yang mungkin suka menyakat dan mengganggu manusia. Benar ataupun tidak, wallahu alam bisawab.